terutamanya bila dah free sikit sekarang ni kan, antara aktiviti utama kita apa dia tuan-tuan? Belajarlah. Lepas ni nanti ada kuliah duha. Lepas tu sebelum solat Jumaat ada tazkirah. Lepas tu ada yang datang petang pula, kelas-kelas di petang-petang hari. Maghrib je sebab sekarang puasa tak dan nak mengaji. Tidak mengaji juga tu. Tapi kata Salman Al-Farisi, ilmu itu banyak. Tetapi masa kita, umur kita pendek. Jadi orang yang bijak macam mana? Katanya, pelajarilah, carilah ilmu yang kamu perlukan untuk agama kamu. Cari ilmu itu untuk kebaikan agama kamu. Ada benda yang kadang-kadang kita belajar tapi tak digunakan. Lebih-lebih lagi tak digunakan untuk agama. Jadi itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab tu Nabi SAW juga memohon kepada Allah perlindungan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. So kita belajar sesuatu perkara. Macam kita belajar sekarang Al-Quran untuk faham Al-Quran, untuk meningkatkan lagi tauhid kita kepada Allah. Ini yang utamalah. Kemudian untuk meneruskan kehidupan sebagai seorang hamba, nak membina lagi negara kita yang maju ini atas perintah Allah, di atas perintah yang Al-Quran sebutkan. Kita pelajari ilmu-ilmu tersebut. Tujuan dia untuk apa? Untuk agama juga. Bukan untuk semata-mata nak mencari dunia kita. Kalau fikirnya begitu, salah. Okey, jadi itulah dia perkara pertama yang kita kena fikir setiap pagi, ialah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, yang saya hormati Tuan Haji Jamaluddin, juga ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT. Pagi ini kita berkumpul lagi dan sebenarnya saya lihat dalam jadual hari ini subuh Ramadan yang ke-18, 18 kan? Jadi minggu depan kita di masjid ini berprogram qiyamul dan tazkirah subuh, jadi tak ada kuliah lah ya. So insya-Allah kita akan bertemu balik kalau tidak ada apa aral selepas Syawal nanti insya-Allah. Baik, kita lihat ayat yang keempat. Kita sedang bincang tentang surah As-Sajdah, surah yang ke-32. Kita baca sama-sama ayat yang keempat pada muka surat 415 dalam mushaf kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Baik, Allah lah allazi yang khalaqa, apa maksud khalaqa? Mencipta, telah menciptakan oleh ia. Ini fi'il madhi, telah menciptakan oleh ia. As-samawati, akan petala langit, akan petala langit. Wal arda, dan Allah juga yang mencipta bumi. Wama, dan ma, apa sahaja. Bainahuma, baina, di antara, huma, ia berdua. Iaitu apa dia tadi? Petala langit tadi dan juga bumi. Allah lah yang menciptakan petala langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fi sittati ayyam, dalam masa berapa hari Allah sebut sini? 6. Sittah, 6 ayyam, hari. Thumma maksudnya kemudian. Istawa, dia bersemayam. Alal arsh, ala, di atas. Al arshi, arash. Jadi arash ni
Kita kena tahulah, kalau langit dan bumi itu kita tahu, arash pula apa dia? Makhluk yang paling besar sekali. Lebih tinggi lagi daripada langit. Malakum, tidak ada, lakum, bagi kamu, min, daripada, duni, selain, hi, daripadanya, selainnya. Tidak ada bagi kamu daripada selainnya, min, daripada, waliyin, pelindung, wala syafi', dan tidak juga penolong. Apakah, fa, maka, la, tidak, tatazakkaruna, kamu mengambil pengajaran. Ini ayat yang pertama yang kita nak lihat hari ini, ayat yang keempat ya, daripada surah As-Sajadah. Allah berfirman, kalau kita lihat terjemahannya dan terjemahan mafhum, ada agak panjang ayat ni. Allah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-duanya dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arash, yang ini yang layak dengan kesuciannya. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan, tidak mau mengambil pengajaran? Baik, kita lihat pula ayat yang kelima. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawm kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Jadi yudabbiru, ia mentadbir. Dabbara yudabbiru tadbiran, itu dia punya tasrif dia. Jadi tadbir ni sebenarnya bahasa Arab. Bahasa Melayu kita terjemah apa? Mengatur kan? Ia menguruskan, ia mengatur. Al-amra, akan setiap urusan, setiap perkara, tak terlepas satu pun. Minas sama, dari langit, ilal ard, ke bumi. Jadi pusat pemerintahan Allah dari langit ke bumi. Kemudian thumma ya'ruju, urusan itu naik, ia naik, ilaihi, kepadanya, kepada Allah, fi yaumin, pada satu hari, kana miqdaruhu, adalah hari tersebut, ukurannya, alfasanatim, 1000 tahun, mimma, daripada apa yang ta'uddun, kamu hitung. Jadi bayangkan, urusan Allah ini sampai ke langit, kalau kita hitung, bukan kita yang buat, kita baru hitung 1000 tahun. Jadi begitulah kehebatan, kebesaran Allah. Baik, insya-Allah kita lihat sama-sama ayat yang keempat dan kelima ini. Ayat yang keempat, kelima dan seterusnya nanti kita akan lihat, Allah nak menceritakan kepada orang-orang yang ingkar. Yang ingkar, yang hatinya keras seperti batu ini, yang tidak mahu menerima Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Jadi Allah nak mereka berfikir suatu perkara yang ma'ruf. Apa dia? Tentang alam ini. Alam, kita kata Rabbul Alamin pada ayat yang kedua tu. Tanzilul kitab la raiba fihi mir Rabbil Alamin. Jadi alam, bahasa kita terjemah apa? Alam, alam juga. Alam ini diambil daripada perkataan apa dia? Al-alamin ni. Daripada perkataan alamat. Bahasa Melayu pakai apa alamat? Alamat juga. Alamat itu tanda, tanda. Kenapa alam ni Allah sebut alam?
nak bagi tahu itu yang kamu lihat sebelum tu. Apa itu alam? Ni Allah bagi takrif dia. Apa itu al-alamin? Apa itu al-alamin? As-samawat wal arda. Kemudian tak cukup itu saja, wa ma bainahuma. Jadi alam, sekalian alam ialah petala langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itu maksudnya alam. Ya, sekali lagi, apa maksud al-alamina? Kalau orang tanya apa maksud al-alamina, kita bacalah ayat ni. Apa dia? As-samawat wal ardi wa ma bainahuma. Itu maksudnya alam. Tapi dalam bahasa Arab, perkataan alam ini sebenarnya dia berasal daripada perkataan alamat. Alamat. Alamat maksudnya tanda. Jadi bila kita tengok petala langit, bila tengok bumi, tengok pokok-pokok yang ada, tengok awan, tengok bintang-bintang, tengok matahari, itu semua alamat, tanda-tanda. Apa dia? Kebesaran Allah. Sebab itu dinamakan makhluk semua ini sebagai al-alamina. Daripada perkataan alam, tanda. Mustahil manusia boleh mengaku bahawa petala langit itu ataupun bintang-bintang yang dilihat itu ada pencipta yang lemah. Semestinya yang mencipta itu maha hebat. Sebab yang kita lihat itu besar. Sangat besar. Bintang, sains pun dah kaji. Walaupun ini bukanlah dalil yang kita boleh kata hujah yang tepat, sebab itu semua adalah teori. Kita masih berkira mengikut teori kita. Ketepatan wallahu a'lam, mungkin berubah-ubah. Tapi seorang pun tak menafikan bintang, bulan, semuanya itu besar saiznya. Nak bandingkan dengan manusia ini. Siapa yang boleh cipta petala langit, bumi, bintang-bintang yang berada tetap di atas orbit masing-masing? Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Yasin, surah 36. Ayat 39 hingga 40. Surah 36 ayat, tengok daripada ayat 38. Muka surat 442. Muka surat 442. Surah Yasin ayat 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari ia beredar di mustaqar, iaitu tempatnya baginya, tempat menetap dia. Zalika taqdirul azizil alim, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi matahari, sampailah hari ni tak pernah kita dengar matahari tu menghampiri bumi saja nak duduk sebelah bumi. Ada pernah? Tak, dia tetap di atas orbitnya, mustaqar, menetap di situ. Kenapa dia menetap di situ? Saya pernah cerita sedikit satu hadis. Nabi SAW bertanya kepada sahabat Nabi ketika itu matahari terbenam. Nabi tanya kepada para sahabat, ke mana matahari itu pergi? Kalau Nabi tanya kita, mungkin kita jawablah, pergi ke belah barat pula. Sebab dah belajar sains kan? Itu jawapan kita orang yang belajar sains hari ini. Tapi zaman Nabi, bila Nabi ditanya begitu, para sahabat ditanya begitu oleh Nabi, mereka tahu ini soal akidah. Jadi mereka kata apa dia? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi, matahari bila dia terbenam, dia menuju ke mustaqarrun ini, tempat menetap dia. Mustaqarrun. Macam Allah kata bumi ni tempat menetap bagi siapa? Bagi manusia. Mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bumi ini tempat menetap dan kesenangan sehingga satu tempoh untuk manusia. Tapi matahari pun ada mustaqarrun dia juga. Kemudian mustaqarrunnya itu, iaitu tempat menetapnya itu betul-betul di bawah arasy Allah. Sejajar dengan arasy Allah. Kemudian matahari datang ke situ dan menyungkur sujud. Masya Allah, subhanallah. Matahari sujud, tuan-tuan. Manusia kita ni macam mana ya? Matahari yang besar itu pun sujud kepada Allah. Kemudian dia sujud dengan sujud yang lama, Allah suruh dia bangun. Dia tanya kepada Allah. Bila Allah suruh bangun, baru dia bangun. Macam mana itu? Kita beriman tak dengan kisah ini? Ini hadis sahih Nabi yang sebutkan kepada para sahabat. Kemudian matahari tanya kepada Allah, apa yang perlu dia buat? Allah kata, pergilah ke tempat asalmu dan terbitlah daripada arah timur itu. Jadi dia pun pergi ke tempatnya dan terbit balik di arah timur. Setiap hari kita akan tengok matahari terbit daripada arah timur. Begitulah berterusan manusia tanpa sedar hal tersebut. Manusia tak tahu hal tersebut, Nabi kata. Sampailah akhir sekali, benda yang sama juga matahari buat. Dia sujud di bawah Allah, di bawah arasy, sujud kepada Allah. Allah suruh dia bangun. Dan Allah suruh dia terbit dari arah barat. Barulah hari tersebut matahari terbit dari arah barat. Apa maksud dia itu? Berlakulah kiamat. Itulah kesudahan dia. Jadi yang penting apa dia? Langit yang besar, matahari yang besar itu, yang banyak memberi kebaikan kepada kita itu, adalah satu hamba yang taat kepada Allah. Setiap hari dia terbit dari timur tu, kita kena tahu sebagai orang yang beriman, sebenarnya adalah perintah Allah. Bukan kejadian semula jadi. Sebab tu sekarang ni kita kena berfikir cara begitu. Bukan sekadar benda tu memang rutin. Tak. Matahari terbit dari timur kerana apa? Setiap hari dia tanya kepada Allah, apa dia perlu buat? Itu matahari. Jadi bukan kita nak tahu sekadar itu ciptaan Allah, tapi mereka itu juga sujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Baik, tengok pula ayat seterusnya daripada surah Yasin ini. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan bulan yang kami tetapkannya tempat-tempatnya, sehinggalah ia kembali seperti urjun. Urjun itu tangkai pelepah. Tangkai pelepah. Al-Qadim, yang tua. Jadi tuan-tuan Google. Tuan-tuan tulis itu, Urjunil Qadim. Nanti tuan-tuan balik rumah, Google. Urjunil Qadim ini,
Dia tangkai pelepah, bila dia dah tua tu dia mengecut, kemudian bentuk dia melengkung betul-betul macam bulan sabit. Ini Allah buat tashbih, Allah buat perumpamaan supaya manusia itu dia rasa indah dan berfikir. Jadi kita tengok setiap waktu bulan itu akan menjadi bulan purnama, kemudian balik-balik kepada asal seperti apa dia? Urjunil qadim. Apa tu urjunil qadim? Pelepah, tangkai pelepah, bukannya pelepah bawah tu, tangkai dia tu. So dia nanti dia akan melengkung. Tetapi dia kurus, dia kecil je. Itu. Jadi ini Allah buat perumpamaan. Indah bahasa Al-Quran ini. Lasyamsu yanbaghi laha, kita baca dulu. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Wa kullun fi falakin yasbahun. Jadi Allah kata tidaklah mungkin bagi matahari itu mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarannya. Jadi semuanya tetap di situ. Baik, ini satu sistem yang luar biasa. Sistem yang hebat nak menguruskan makhluk-makhluk, ciptaan-ciptaan yang besar-besar. Jadi Allah kata, tengok langit. Dialah yang cipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Apa dia yang kita sebut ni? Matahari, bintang-bintang, bulan. Siapa yang boleh uruskan tersebut? Kita nak buat kan, kita cerita juga dulu. Macam sahabat-sahabat kita yang di KL, kadang-kadang waktu balik kerja mereka kerisauan. Lalu bawah apa? Construction. Sekarang ni tengah buat apa? Apa nama dia tu? Apa highway dia tu? SUKE tu, suka. Kan? Ada yang jatuh. Bayangkan, tengah cipta satu sistem yang nanti nak memudahkan manusia. KL kan jam teruk. Sini mana dengar bunyi horn, tenang. Terlambat traffic light orang tak marah. Tunggu orang horn pun orang tak nak horn. Tapi kat KL tak boleh sikit lambat, kena horn. Jadi nak uruskan sistem supaya baik, buatlah SUKE, buat LRT. Dulu kan ada kes LRT ke apa tu, yang tayar dia jatuh mengimpak atas kereta. Itu siapa punya ciptaan? Itu manusia. Tapi dia dah rasa cukup, bangga dah. Kami ada sistem yang bertaraf dunia. Tapi sebelum bertaraf dunia, ramai dah yang diambil nyawanya. Itu takdirlah, bukan kita kata tak bagus, nak bagi tahu bagus. Cuma itu siapa yang buat? Manusia. Tapi mana ada pernah ada sikit matahari punya serpihan jatuh kat bumi ni? Habislah manusia berkecai. Sebab yang menguruskan, yang menciptakan itu adalah Allah. Jadi yang menciptakan itu yang maha hebat, iaitu Allah. Jadi Allah nak bawa ayat yang kita sedang baca hari ini kepada orang musyrik supaya mereka berfikir. Quran yang sama inilah yang telah menciptakan yang kamu tengok hebat-hebat itu. Dan buka balik surah 32. Allah kata berapa lama waktu mencipta langit dan bumi? 6 hari. 6 hari. Jadi 6 hari ini kalau kita baca tafsir banyak pendapat. Ada kata 6 hari itu 6 hari perhitungan manusia. Ada kata 6 hari itu satu harinya yang bersamaan dengan 1000 tahun. Itu terserahlah kepada Allah ilmunya. Tapi Allah nak beritahu itulah tempoh matang untuk mencipta matahari dan bukan matahari, petala langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Macam manusia ni, Allah nak cipta manusia, berapa hari tempoh dia? 9 bulan 10 hari. Itu untuk manusia. Untuk petala langit dan bumi Allah sebutkan berapa hari? 6 hari. Jadi Allah sebutkan secara terperinci dalam surah 41. Ayat yang ke-9. Surah 41 ayat 9. Muka surat 477.
Muka surat 477. Ayat yang ke-9, surah 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Kul, katakanlah wahai Muhammad, a innakum latakfuruna, apakah sesungguhnya kamu ini benar-benar mahu ingkar billadzi khalaqal arda fi yaumain, kepada yang telah menciptakan bumi dalam masa 2 hari. Wa taj'aluna lahu andadan, kamu dahlah ingkar kepadanya bumi yang hebat ini, yang cukup keperluan untuk kamu ini. Kemudian kamu jadikan pula baginya sekutu-sekutu. Kamu ingkar kepadanya, tak nak peduli ke Al-Quran, kemudian kamu ambil yang lain pula sebagai tandingan bagi Allah. Zalika, kan ke itu Rabbul Alamin, Tuhan yang mencipta dan memerintah sekalian alam ini. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha,